A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pelajar, guru-guru, khususnya semua yang menonton pada malam ini, jom sama-sama kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita panjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini kita dapat bersama-sama dalam satu sesi untuk kita retouch ataupun remotivate semula semua pelajar-pelajar kita dalam persediaan jiwa, persediaan mental untuk mendepani peperiksaan awam yang akan, yalah, berapa hari lagi nak sampai ni kan. Jadi sebelum kita mula dengan lebih jauh, saya nak ajak semua sekali, baik guru-guru yang tengah menonton, pelajar-pelajar semua, jom sama-sama kita betulkan balik niat kita. Majlis hari ini adalah majlis ilmu. Betulkan niat hanya kerana Allah. Kita nak improve diri, nak tambah baik, nak jadi lebih elok, lebih cantik, lebih cun lagi. Jiwa kita, emosi kita, perasaan kita, persediaan kita, mudah-mudahan menjadikan kita manusia yang sangat-sangat bersedia untuk mendepani peperiksaan yang bakal menjengah beberapa hari saja lagi. Kenapa kata beberapa hari? Ialah tolak cutinya, tolak apa lagi? Hujung minggunya, tolak tidur makannya, silat-silat tak sampai seminggu lah kan. Maka kita kena ada satu persiapan yang sangat baik untuk kita reboost balik kita punya energi dan sebagainya. Cuma itulah, dengan fasa sekarang ni sepatutnya kita buat secara fizikal, secara offline kan jumpa, tapi sebab maklumlah pandemik COVID yang belum menunjukkan tanda-tanda penghujung, maka kita terpaksa secara macam ni lah kan, secara maya. Dan insyaAllah hari ni kita nak cerita tentang reboost ourselves. Kita nak kita kata apa nak bagi booster, nak push balik semangat dalam diri ni supaya kita boleh pergi sangat jauh, kita pergi sangat luar biasa dan akhirnya mencapai sasaran dan target kita insya-Allah. Baik, sebelum saya mula dengan lebih lebar panjang, saya minta izin untuk kenalkan diri sikit lah kan, sebab kita baru nak mula ni. Jadi nama penuh saya Izzat Fatihi bin Hisham. Saya bertugas di Idaratul Ilmi ni. Mana ni? Ni. Idaratul Ilmi bertempat di Bangi, Selangor, tak jauh pun. Dan alhamdulillah Allah rezekikan saya 4 orang anak, isteri seorang. Anak-anak pun sekolah rendah lah tapi. Dan insya-Allah hari ini dalam sesi ini saya akan banyak berkongsi sikit, bercerita semula pengalaman ketika saya di sekolah menengah, apa yang kami buat, apa yang guru-guru kami ajar, yang kita boleh implement sama-sama untuk reboost balik energi kita, komitmen kita, kualiti kerja kita supaya boleh pergi dengan lebih baik. Cuma ada cuma lah. Sekarang ni kan dia lain sikit. Dulu kita PDP, pengajaran dan pembelajaran. Sekarang ni dia terbalik sikit. PDP ada R kat ujung tu, pengajaran dan pembelajaran di rumah. Kan kita apa, ada Zoom-nya, ada Google Meet-nya, ada Google Classroom, macam-macam lah nama dia. Dan semua itu satu benda yang kita sebut sebagai norma baru kan, norma baru. Tapi walaupun pada norma baru, ilmu tetap ilmu, ada santunannya, ada adabnya, ada apa kita kata, ada tertib dia. Dia yang tu kita akan cuba highlight hari ni lah insya-Allah. Sebab kalau dulu kan, misalnya kalau dulu bila cerita tentang pelajar ponting sekolah, dia akan panjat pagar keluar, tu ponting. Kemudian moden sikit, dia tak panjat pagar, dia tunggu pagar belakang, dia call Grab. Pernah ada satu sekolah kami pergi, cikgu dapat tangkap pelajar pergi ke shopping mall, dan daripada sekolah dia turun je bas, dia order Grab. Advance budak-budak sekarang kan. Tapi zaman PDPR, cara ponting sekolah dia lagi dahsyat. Apa dia? Off video waktu Google Meet. Itu kira ponting sekolah tu cikgu pun tak tahu, entah dia terlentang tidur, baring, menerap, semua tak tahu. Sebab apa? Sebab dia off video. Jadi kita akan bicara juga, kita akan sentuh sikit di samping reboost, kita recharge balik energi kita, kita nak sentuh juga tentang adab-adab tata cara dalam PDPR yang baik. Mudah-mudahan ada keberkatan ilmu di dalamnya insya-Allah. Baik, adik-adik para pelajar yang saya kasih sekalian, asas ni macam ni. Kita nak pergi kepada satu perbincangan yang kita sebut sebagai itqan. Nak melahirkan manusia yang mutqin, orang yang sungguh-sungguh bagi 101% komitmen. Maknanya kalau dia buat sesuatu tu, dia buat, bahasa orang muda kata apa, gila-gila. Maknanya dia buat sungguh-sungguh, dia buat all out. Kalau kita tengok dalam bola sepak contohnya kan, kalau dapat bola, player ni akan lari habis-habisan selaju mungkin untuk bawa ke gol lawan untuk sumbat gol. Itu namanya 101% komitmen.
Lari tu kita kata macam lipas kudung. Kan? Berselerak lari dia. Untuk apa? Semata-mata untuk bagi komitmen yang paling baik. Itu bendanya. Baik, jadi semua itu kita nak rangkumkan di bawah satu sifat, dalam bahasa Arab disebut itqan. Orangnya orang yang mutqin, iaitu orang yang bersungguh-sungguh. Cuma itqan ni kita pecahkan dia, kita akronimkan dia supaya mudah ingat. Tambah-tambah secara online ni, kalau tak bagi secara akronim, takut kadang-kadang kita lupa kan. Mungkin ni ke entah adik kita apa, kakak ke abang kita panggil minta tolong, mak panggil sebagainya, takut terlupa. Jadi kita bagi dalam bentuk, Allah bergegar pula kamera, tu dia. Kita bagi dalam bentuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita bagi dalam bentuk point dah akronim supaya memudahkan catatan kita. Okey, baik. So now kita nak go through satu persatu tentang itqan ini. Dia ITQAN, itqan. 5 perkara. So yang pertamanya I dalam itqan tu, huruf pertama adalah I. Itqan pada huruf I itu menceritakan tentang istiqamah, iaitu orang yang konsisten. Kita faham pada fasa ini semua orang rasa macam susah payah, betul. Yalah, belajar kat rumah, kat sekolah tu belajar, habis-habis gangguan pun member je kan, kawan-kawan panggil, "Oi, makan jom, oi, lepak jom." Itulah, takat tu je. Yang kedua, diri sendirilah kan kalau tak nak belajar. Tapi kalau di rumah ni, ya Allah, baru pegang pen kan, anak perempuan baru pegang pen nak mencatat ni, tiba-tiba mak panggil, "Kakak, basuh berak adik." Dah bersepah dah ni kan, bekerja-kerja kita pergi basuh. Waktu dah selesai basuh, baru pegang pen, ayah panggil, "Kakak, hidang makan cepat, mak masak dah." Kita lagi bersepah-sepah lagi kan. Maknanya ada banyak lagi kekangan, cabaran dan sebagainya. So apa kita nak buat? Kita nak usaha sama-sama, kita tengok sama-sama macam mana nak mengekalkan istiqamah, konsistensi dalam pembelajaran PDPA kita di rumah ini, insya-Allah. Baik. So untuk memahami istiqamah ni, kita nak pergi kepada 3 perkara di bawah istiqamah ni. Yang mana 3 perkara ini kita rangkumkan daripada kisah seekor binatang yang namanya helang. Okey. Burung elang ni kita tahu. Cik jawab je yang tengah tengok ni kan. Agak-agak burung elang ni berapa lama dia boleh hidup? Berapa lama? 2 tahun ke, 3 tahun ke, 5 tahun ke? Berapa lama? Jawapannya, sebenarnya saya pun jumpa ni ketika menonton rancangan National Geography. Dia buat dokumentari tentang binatang ini. Jadi kita pun tengok kan, best je. Sebab ada satu nilai yang besar tentang istiqamah. Rupanya burung elang ni ada 2 jenis. Bukan spesies ni 2 jenis umur. Kita cerita umur dia. Yang pertama approximately 40 years. Lebih kurang 40 tahun. Lepas 40 tahun, habis. Matilah. Sebab dah tua. Tua 40. Orang pun dia tak sampai 40, betul? Ada orang 30-an, ada orang 20-an dah meninggal, betul? Elang hidup 40, okey tu. 15 tahun sebelum dapat KDSP dah sempat survive lah, kan? Tapi ketika usia itu, kenapa helang mati? Ada sebab dia. Tapi ada helang dengan proses yang sama yang menyebabkan helang lain mati, dia boleh extend hidup dia lagi lebih kurang 3 ke 40 tahun lagi. Bayangkan, proses yang sama, ada helang mati, ada helang yang boleh extend sehingga pergi berpuluh-puluh tahun lagi, ada 40, ada sampai 50 tahun lagi pun. Soalannya, apa yang berlaku? Kat sinilah kita nak bincang tentang istiqamah ataupun konsistensi tadi. Okay? Kita nak bincang tentang benda tu. Baik. Guru-guru dan anak-anak pelajar yang saya kasih sekalian, untuk memahami kisah ini, kita ringkaskan dia. Di bawah istiqamah ni, orang yang nak konsisten ini, dia kena ada 3 perkara. Dan kita akan ambil contoh daripada kisah helang tadilah. Yang pertama adalah A, iaitu attitude. Tidak dapat tidak, attitude memainkan peranan yang sangat besar nak mencorak bagaimana kita boleh memandu diri dalam proses mendepani pembelajaran di rumah ni, online ni, menghadap PC, tablet, phone ni. Memang attitude dia akan memainkan peranan yang sangat besar kan. Ada orang belajar dia memang duduk dengan tertib, bukan mesti mewah tau, maksudnya duduk betul-betul, ada buku kat depan, video buka, tengok suara guru, tengok muka cikgu, tengok pembentangan cikgu, dengar suara cikgu, catat nota, tak faham tanya dekat ruangan chat. Itu semua proses, learning proses. Tapi ada orang yang video tutup, dia baring sambil makan maruku, baca anime. Itu contoh kan.
Maka macam mana belajar nak masuk? Kan? Akhirnya jadi sia-sia. Sebab apa? Duduk sehari 2 jam, 3 jam per sesi. Lepas tu sehari pula 3-4 sesi. Duduk selama berbulan-bulan. Ni dah genap setahun. 4 Februari adalah ulang tahun pertama COVID di Malaysia. Pada 4 Februari 2020, Kementerian Kesihatan Malaysia mengumumkan jangkitan pertama COVID-19 untuk jangkitan tempatan di Malaysia. Dan 4 hari bulan Februari 2021, iaitu hari semalam, kan kita hari ni 5 hari bulan, semalam adalah ulang tahun pertamanya. Jadi dah setahun PDP kita terpaksa diarkan. Pengajaran pembelajaran terpaksa dirumahkan, dibawa ke rumah secara maya. Jadi dalam masa setahun itu, orang yang boleh konsisten terus belajar, commit, dia belajar elok-elok, buat semua tugas, mereka yang ada attitude yang baik. Dia sentiasa ambil in a positive way. Kan, itu viral kisah seorang pelajar kat Sabah kan. Nak jawab exam sampai panjat pokok. Ada ke kita yang tengah tengok panjat pokok sebab nak kelas malam ni? Tak ada kan? Tapi dia sampai tahap. Tapi nak cerita apa? Komitmen dia sebab apa? Attitude dia adalah aku nak belajar dan nak jadi pelajar yang cemerlang. Maka panjat pokok pun panjat pokok lah. Itu attitude dia. Orang attitude-nya attitude yang positif. Apa kena-mengena dengan helang tadi? Kita nak cerita konsisten dia. Helang ni spesies pertama bila sampai umur 40, kuku dia tumpul. Paruh dia bengkok, bulu tebal. Sedangkan itu semua halangan terbesar hidup dia. Bulu tebal nak terbang berat. Paruh bengkok, macam mana nak gigit mangsa dia? Kuku pendek, kuku dah, kita kata apa? Kuku merekod ni kan. Kuku dah jadi tak tajam ni. Macam mana nak cekam mangsa dia? Orang, kalau kita lah orang yang negatif, kalau binatang tu yang kita sebut sifat dia pasrah je lah, maka akhirnya dia akan beransur semakin teruk, tak boleh nak memburu dan mati. Tapi satu spesies lagi ni, spesies melawan. Dia tahu dia nak yang terbaik. Apa dia buat? Helang ini akan terbang ke kawasan bukit yang berbatu. Dia terbang kawasan bukit yang tinggi ni, dia buat apa? Dia terpaksa melalui satu proses, sekitar, ada cepat sikit, ada lambat sikit, sekitar 150 hari. Kalau kita nak ambil faham bulan je, lebih kurang 5 bulan. Sebulan ada 30 hari, kali dengan 5 bulan, 30 kali 5, 150 hari. 5 bulan lamanya dia terpaksa lalu satu proses. Banyak helang yang tak tahan proses itu dan akhirnya mati. Tapi helang yang tahan, apa dia buat? Dia kena patuk paruh dia dekat batu secara konsisten, patuk sampai tertanggal. Bayangkan tertanggal paruh tu. Sakit tak? Sakit Kuku dia cakar dekat batu sampai tertanggal. Wih, sakit kan? Nak cerita teruknya, sakit. Tapi teruk, susah, sakit tu pun kan? Dia buat juga, dia jalan je. Sebab apa? Dia punya kepala otak dia fikir apa? Aku nak survive, I need to do my best for the sake of survival. Aku kena buat paling baik untuk survival, aku nak hidup lebih. Sama juga kita pelajar kat rumah ni, kita nak belajar PDPR ni, susah kita tak sampai tahap tu. Nak dapatkan fokus, saya tak pernah dengar lagi ada tips untuk dapatkan fokus. Cabutlah gigimu ke semuanya. Cabut gigi kau kenapa? Belajar daripada helang, dia cabut paruh dia. Tak ada kerja. Atau mencabut semua kuku-kuku kita. Untuk lebih fokus, hiris dengan pisau, taburkan garam dan peras sedikit limau. Takkan meninggal jawapannya tu kan? Tak ada sampai macam tu. Kita hanya perlu duduk bersedia, duduk depan laptop, duduk depan tablet, duduk depan phone, bagi perhatian belajar. Dan adalah adab-adab yang kita akan sentuh dalam bahagian terakhir kejap lagi. Tapi nak cerita, komitmen helang ini, dia punya sikap dia adalah tidak pernah menyerah walaupun sakit dan susah. Yang itulah kita kena konsisten bawa dalam kehidupan kita untuk belajar. Jangan give up, jangan menyerah, jangan putus asa, jangan rasa tak larat. Jangan. Kan kita usaha juga, susah. Payah, betul. Memang prinsip menuntut ilmu ni dia ada susah payah, ada mehnah, ada ujian dia. Tapi jalan terus. Dia buat juga. Sebab apa? Nak berjaya. Macam tu. So, adik-adik sekalian, para guru, ibu ayah yang saya kasih kerana Allah SWT, nak bagi faham kepada kita, sikap helang ini menyebabkan dia boleh bertahan lebih. Sebab apa? Selepas lebih kurang 150 hari, paruh akan tumbuh yang baru. Macam helang muda balik, tajam. Kuku pun keluar yang paling runcing, baik punya.
Waktu tu dia akan gunakan kuku dia tadi dan paruh gigit bulu-bulu yang terbakar badan, sehinggalah bulu-bulu lama terkeluar, tinggal bulu baru solid macam elang muda sekitar umur belasan tahun, yang boleh terbang, memburu, boleh pergi cari mangsa dengan sangat gagah perkasa. Maka mengetahui bahawa dia akan pergi sampai ke tahap itu, dia ada sifat kedua, iaitu belief, percaya. Orang yang konsisten ni, istiqamah ni, yang pertama dia betulkan attitude dia, buat sebab baik. Sebab apa? Dia disupport, disokong oleh belief system, kepercayaan kepada diri. Helang tadi dia percaya nanti aku boleh terbang balik dengan baik. Sebab apa? Aku ada paruh baru, kuku baru, bulu yang fresh. Kita juga sama. Yakin bahawa insya-Allah kalau aku belajar sungguh-sungguh, walaupun secara maya, Allah akan bagi kefahaman. Sebab apa? Futuh, pembuka kefahaman ni milik Allah Ta'ala. Allah nak bagi kat kita. Jadi kalau kita bersungguh-sungguh, kita bagi full of effort, insya-Allah Allah bagi. Letak kepercayaan tu. Orang yang ada attitude yang baik dan belief system betul, dia akan diterjemahkan dengan kunci yang ketiga. Dan kalau ada tiga-tiga kunci ni, orang ni akan konsisten. Apa dia? Commitment. C. A. Attitude. B. Belief. C. Commitment. Orang yang betul-betul percaya tadi, orang yang betul-betul ada attitude yang baik, dia akan show their commitment. Dia akan tunjukkan komitmen dia untuk all out, 100% komitmen. Macam lang tadi patuk-patuk sampai tertanggal, tarik-tarik, kikir-kikir sampai cabut kuku. Sakit pun sakit lah, kan? Yang penting aku nak dapat kehidupan baru semula yang lebih baik. Belajar pun sama. Susah pun susah lah, kelas online kan. Kita duduk rumah, kadang-kadang line internet satu masalah dah. Pencahayaan pula kan, kena menghadap tingkap, salah menghadap, backlight, cikgu tak nampak kita, nampak belakang cerah, kita gelap, zulumat. Kan? Jadi kita banyaklah ujian dia, tapi kita bagi komitmen juga kan. Tengok kisah kawan kita kat Sabah tu, yang panjat atas pokok nak belajar kan, punyalah nak bagi komitmen. Dan kita kena hargai benda tu. Sebab apa saya sebut macam ni? Untuk makluman guru-guru, ibu ayah dan anak-anak belajar, saya dengan tim kami Al-Azhar Care, sebuah NGO yang banyak bantu terutamanya di musim pandemik ini. Kita antara misi yang kita jalankan adalah agihan tablet kepada anak-anak asnaf yang memerlukan. Ada yang kami pergi tu rumah, Allahu Akbar. Bayangkan dia ada 7 beradik. Semua sekolah. Sekolah menengah, sekolah rendah. 7 beradik. Ada berapa tablet kat rumah? Kosong. Laptop? Kosong. Smartphone yang ada kamera yang boleh online? 1 ayah punya. Mak telefon biasa, tek tu je. Bayangkan kelas masa sama, waktu sama, tingkatan dengan darjah lain-lain. Kalau kembar 7 okeylah kelas yang sama. Ni lain-lain. Tapi mereka masih usaha untuk belajar. Bila kita bagi tablet tu, menangis dengan ayah-ayah sekali. Ada baru ni kami pergi, ayah saya kata apa, naik bulu roma dia kata. Sebab apa? Ada orang ingat kat kami masa-masa macam ni. Allah, sedih kita dengar. Tapi itulah komitmen mereka. Dan mereka ini pun sentiasa, ada seorang tu share kat story WhatsApp dia. Kami selalu berdoa, ya Allah tolong bantu kami fasa macam ni. Allah, kami memerlukan. Tiba-tiba Allah hantar orang hari ni nak bagi. Kan? Kami pun tukang sampai, duit orang, kita beli, kita sampai. Tapi seronok tengok mereka. Sebab apa? Sebab mereka ada attitude yang memang nak. Mereka percaya Allah nak tolong. Mereka usaha doa, buat sungguh-sungguh. Akhirnya Allah tunaikan hajat mereka. Dan kita pun kena macam tu. Begitulah burung helang tadi. Bila dia show dia commitment, dia bagi 100% komitmen, dia percaya boleh, akhirnya betul. Helang yang berjaya proses 150 hari atau lebih kurang 5 bulan itu, akhirnya dapat terbang bebas balik di angkasa raya, memburu balik ikan-ikan di lautan. Apa yang dia nak makan, ayam hutan, ayam kampung, apa juga, dia dapat balik. Sebab apa? Dia ada ketiga-tiga benda tadi. Attitude yang baik, belief system yang betul, dan komitmen yang luar biasa. Orang macam ni akan konsisten, dia buat sampai habis. So adik-adik, anak-anak belajar sekalian, kita kena usaha buat benda tu. Walaupun dengan kekangan, kesusahan yang kita ada sekarang. Boleh? Baik, itu poin yang pertama kita tentang itqan ataupun istiqamah. Yang keduanya, T yang kedua, apa dia? Thabat. Thabat ataupun thubut. Ni bahasa Arab. Kita ambil antaranya petikan daripada surah Ibrahim. Allah Ta'ala sebut kepada kita, yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillahu dhalimin. Cerita tentang orang yang tetap teguh di atas kalimah Allah Ta'ala. Kita nak ambil pengajaran daripada itu. Orang yang thubut ni orang yang tetap. Apapun ujian, kesusahan, kepayahan, is not an excuse. Teruskan. Buat juga. Lakukan sebaik mungkin. Kita nak macam tu. Saya nak bawa satu kisah. Boleh tak? Nak minta semua ni, ibu ayah, anak-anak sekalian, cikgu-cikgu. Cari kalau ada kesempatan, cuba Google kejap.
dekat Google tu, nama Lance Corporal Zamri Mat Saud. Lance Corporal Zamri, Z-A-M-R-I, Mat Saud, M-D, S-O-O-D. S-O-O-D. Sekejap kita check, betul tak? Lance Corporal, ada kisah dia dalam buku ni sebenarnya. Kita check je. Mana ni? Oh, sorry. Lance Corporal Zamri betul, Z-A-M-R-I, Mat, M-D, Saud, S-O-O-T. Beliau ni adalah orang yang dapat 2 anugerah. Ketika mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hari keputeraan almarhum Sultan Kedah yang dulu pada tahun 2009, yang ni hari keputeraan yang ke-81. Pangkat dia Lance Corporal je, tapi dia ni ada satu attitude yang luar biasa, komitmen yang luar biasa. Apa dia buat? Waktu kawat tu, kan kat sekolah kan kita ada kawat uniform kan, terutamanya polis lah, cadet polis. Kita pegang M16 tu kan, yang kita angkat senjata tepuk lah semua tu lah. Di atas M16 tu ada bayonet macam pisau. Jadi pendek ceritanya, tertikam lah kat badan dekat belakang ni, kena zop masuk dalam badan. Orang belakang tertikam. Kan teruk lah, kena berdarah-darah. Tapi dia tidak meninggalkan pembarisan itu, malah meneruskan kawat itu bersungguh-sungguh. Dia kawat sungguh-sungguh. Akhirnya, ni kita buka balik buku ni, kisah dia ni. Kisah dia ni inspired lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa berlaku? Dia bersusah payah untuk menghabiskan kawat itu. Dia kawat juga sampai siap. Berdarah-darah ni, kawat juga. Sebab apa? Dia tahu peluang bukan datang selalu. Nak duduk dalam pembarisan, mengadap yang di-Pertuan Agong, almarhum Sultan Kedah masa tu, Tuanku Sultan Abdul Halim Mu'azzam Shah Ibn Al-Barahum Sultan Balili Shah. Waktu tu, tahun 2009. Jadi, nak dapat peluang tu payah. So, apa dia buat? Dia all out lah. Sama juga kita, anggaplah payah kita tu SPM. Maksudnya apa? Peluang nak ambil SPM ni bukan berkali-kali. Dia kata, alah Ustaz, paper Julai ada. Takkan nak repeat sampai umur 73? Orang ingat, pakcik buat apa datang sekolah ambil cucu? Tak, repeat SPM. Berapa kali repeat? Lama dah, daripada umur 17 lagi. Lama, now ambil SPM kan? Jadi, anggap ininya the one and only option that we have. And we work for it. We give 101% commitment. Kita bagi betul-betulnya. Pukul sungguh. Kalau Kelantan kata rapat jik, buat sungguh lah. Kan? Macam Lance Corporal ni, bayangkan akhirnya dengan kesungguhan di komitmen, almarhum Sultan Kedah tengok komitmen dia ni, sampai bagi anugerah kat dia apa? Dia bagi anugerah bintang keberanian Kedah, BKK. Waktu majlis istiadat menyembah tahniah dan pengarahan darjat serta bintang kebesaran oleh almarhum Sultan Kedah lah. Tapi apa yang dia buat ni, nak cerita kepada kita apa? Nak cerita kepada kita adalah tentang orang yang tetap teguh di atas tanggungjawab, amanah dan tugas yang diberikan kepada dia. Sakit, susah, berdarah-darah pun tak apalah. Dan apa kena mengena dengan kita yang nak belajar ni, tambah kat rumah dengan macam-macam adik lah apalah semua ni. Kita kena ambil faham bahawa ini tugas kita, ini tanggungjawab kita, ini komitmen kita. Memang kerja kita. Dan tak adalah teruk sangat pun sampai tahap Lance Corporal tadi ni. Adakah yang belajar ni mak pegang pisau kat belakang? Ada tak? Mak pegang pisau, main-main je mak tikam, zrap sekali. Berlubang badan. Lepas tu mak tarik, terbelah pula sampai ke atas. Ambil kau. Kan? Ada sampai macam tu? Tak ada. Cikgu pegang pisau kat rumah dia, hulur kat kamera, tembus kat rumah kita. Cikgu ni magician. Ada macam tu? Mana ada. Kita belajar tak ada sampai berdarah-darah, sampai sakit-sakit, luka-luka. Paling-paling jauh pun berdarah telinga je, kena bebel. Sebab apa? Homework tak buat. Siapa suruh kita tak buat? Kan? Itu masalah kita. Tapi ambil komitmen. Macam mana Lance Corporal Zamri jadi orang yang tetap teguh, tetap teguh di atas komitmen, tanggungjawab, amanah yang diberikan. Buat paling baik, jangan bagi excuse. All out, 100% komitmen. Walaupun kita kat rumah kan, kadang-kadang banyak kekangan, batasan, it's okay. Allah tengok benda tu, Allah pandang benda tu. Ingat, Nabi janji dah, man salaka tariqan yaltamidu fihi ilma, sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang bersusah payah atas jalan ilmu, Allah akan permudahkan jalan dia ke syurga Allah. Kita susah payah ni kat rumah dengan tak selesa dengan itu ini semua, susah payah kita itu ada nilai di sisi Allah. Allah nak bagi bonus. Tapi kena tetap teguh dululah, kan? Alright, baik. Ada satu part penting. Yang ni pergi poin ketiga dalam i'tiqad, iaitu Q tu. I tidak istiqamah thabat. Yang ketiga, Q. Q ni apa? Qana'ah. Adik-adik, fasa ini kadang-kadang kita komplain, mak kan, iPad saya slow sikit lah. Mak, tablet ni slow lah. Adik-adik,
kita komplain slow tu, kita ada benda tu. Mak, apa ni lain? 4G je, saya nak 5G. Boy, telan lah router tu kan, makan router tu. Bukan dekat laptop kita 5G, jalan melaju keras macam robot. Orang lain G tu pun tak ada. H+. Kesian. Jadi kita kadang-kadang bila kita terlalu melihat ke atas, maknanya orang yang lebih senang, lebih canggih, dia belajar dalam studio, rumah dia ada studio, mini studio untuk belajar seorang. Dia pakai apa? MacBook Pro. Alamak, kita pakai iPad je. Ketepuk tu baru tahu kan. Syukur. Qanaah ni, kata Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhahu radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata apa? Orang yang beriman ni, bertakwa ni, sifat dia apa? Al-qana'atu bil qalil. Dia akan syukur, dia akan rasa cukup, puas walaupun benda tu sedikit. Macam saya sebut awal tadi, ada orang yang sampai tak ada langsung, 7 beradik tak ada tablet nak belajar. Kita dah ada, Allah bagi, alhamdulillah. Ada orang tak boleh nak belajar sebab apa? Tak mampu. Kita ada guru yang sanggup mengajar online. Syukur, syukur. Tapi Ustaz, cikgu saya ajar tak best, suara dia tak sedap. Kau nak belajar ke nak menyanyi? Kan? Suara dia tak sedap, dia bukan nyanyi. Tapi Ustaz, cikgu saya nyanyi juga. Kau suka dia lah. Yang penting cikgu tu ngajar. Mungkin dia nak seling-seling sikit nyanyi. Sebab apa? Cikgu tu boring. Dia bukan nyanyi lagu teruk-teruk. Dia nyanyi lagu Selimut Putih. Nak suruh kita insaf. Ingat mati sikit. Kan? Poin dia apa? Bila kita ada sesuatu rezeki, ruang, peluang, syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah kata kalau kamu syukur, yang ada kekal malah aku tambah. Tapi kalau kamu kufur, yang ada aku tarik balik. Dan Allah bagi azab, sungguhnya azab Allah itu amatlah pedih, wal iyazu billah, minta jauh dari Allah. Jadi kita kena ada rasa tu. Kita kena ada rasa, iaitu bersyukur dengan pemberian Allah. Susah-susah kena belajar kat rumah pun kita masih boleh belajar. Slow-slow tablet kita pun ada juga tablet untuk belajar. Payah-payah kita terpaksa menghadap adik-adik dan keluarga, sekurang-kurangnya kita ada adik dan keluarga. Ada orang keluarga pun tak ada. Kan keluarga duduk jauh. Dah tahun lepas dah raya kat perantauan, PKP tak boleh balik. Tahun ni pun nampak raya lebih kurang. Dan kita duduk kat rumah. Syukur. Syukur. Tapi Ustaz, cikgu saya, tapi Ustaz, banyaknya komplain, la ilaha illallah. Tapi manja. Kadang-kadang kita kena sedar satu benda. Kalau kita asyik komplain, keep complain and complain, maka kita bimbang Allah Ta'ala hantar banyak lagi masalah dalam hidup. Sebab apa? Untuk kita lebih banyak komplain. Tapi kalau kita banyak syukur, mudah-mudahan Allah hantar lebih banyak kebaikan untuk kita lebih bersyukur. So pilih ya, nak banyak komplain ke banyak syukur? Susah, semua susah. Majoriti orang, ramai orang terkesan sekarang. Tak ada keperluan yang sangat sempurna. Orang lain pun tak sempurna mana juga. Tapi syukur dengan apa yang ada. Kan? Orang beriman ni sifat itu qana'atu bil qalil. Walaupun sedikit dia rasa cukup. Orang yang cukup ni akan terjemah dengan syukur. Jadi Allah bagi rezeki, boleh duduk elok, boleh belajar, boleh menghadap muka cikgu, adalah internet, tak kira lah laju tak laju, cerita nombor 2 lah. Tapi ada semua-semua tu, syukur. Syukur. Kan? Barulah hidup tenang, hati bahagia, tak sengsara. Barulah belajar masuk, mudah faham dan sebagainya. Boleh? Boleh. Ustaz nak share sikit pengalaman. Kalau kita straight sangat pun, jam juga kan, dalam online, sejam lah tu. Kan? Nak share sikit pengalaman tentang qanaah ni. Suatu saat di Sudan. Sudan ni kita tahu salah sebuah negara di Afrika, antara yang miskin, rakyat dia dhaif, susah. Kat Malaysia ni mungkinlah ada orang susah, tapi kat Sudan ni parah lagi susah dia. Susah betul, kan? Jadi ada satu hari tu Allah bagi rezeki kami ziarah madrasah di Sudan. Kita ziarah lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ziarah madrasah ni tempat orang belajar, sekolah lah macam kita lebih kurang, kan? Bayangkan susahnya mereka itu sampai tahap, kalau di sebuah tahfiz, kalau cerita tahfiz kan, Quran ada beberapa buah. Lepas tu belajar masih tulis di atas kayu. Maknanya batang kayu tu dia potong begini nipis, buat menulis atas tu. Dan pernah kami tanya kepada beberapa orang pelajar, ada yang ulang 200, ada ulang 300, ada sampai 500 kali mengulang hafalan. Ulang. Sebab apa? Sebab nak bagi ingat. Kenapa nak bagi ingat? Sebab nanti bila dia padam, dia tak ada tempat disimpan. Kita ada buku tebal macam-macam tu ni. Belakang Ustaz ni pun penuh buku ni kan. Tapi bukanya jarang. Kan? Ada tapi kita tak syukuri. Mereka yang tak ada ni, dia usaha sungguh-sungguh ingat, lepas tu dia padam. Sebab apa? Bila tak ada ni, rupanya manusia lebih menghargai. Waktu dia ada, waktu benda tu depan mata, dia tak hargai sangat. Bila tak ada, baru dia tahu kan. Benda tu bermanfaat, benda tu besar. Akhirnya menyesal. Kan? Tengok mereka, Masya Allah.
Dan mengejutkan, Sudan antara negara yang melahirkan hufaz, orang yang hafal Quran sangat ramai di dunia ni. Antara yang teramai pun, subhanallah. Mana apa, mereka walaupun tak ada tapi bersyukur sekurang-kurangnya Allah bagi ruang belajar, boleh hafal Quran. Mereka guna apa yang ada, qanaah, cukup lah. Guna kayu pun kayu lah kan, janji ada, hafal lah. Nak padam pemadam tak ada, guna lumpur je. Okey. Maka kita kenalah bersyukur lebih lagi kan. Sebab Allah dah bagi macam-macam kan. Ni malah ni pun nikmat kelas online ni, boleh tengok kan, boleh dengar, boleh belajar. Guru-guru ajar pun alhamdulillah. Nah, kesian cikgu, dia nak ngajar orang lagi. No, anak dia kalau 4 orang, 4-4 dia nak setting kelas lagi. Orang lain bagi link, orang lain bagi link, nak masuk lagi, dia nak mengajar lagi. Jam kan. Kita ni tak ada pun sibuk gitu, kita duduk situ je kan. Nah, jadi kita kena syukur benda ni. Boleh nah? Orang syukur ni insya-Allah, mudah-mudahan Allah bagi kefahaman, Allah tambah kualiti, Allah tambah kelebihan, Allah tambah kebaikan dalam hidup dia insya-Allah. Boleh? Baik. Seterusnya, kita dah pergi 3 huruf. Sekarang kita nak pergi huruf yang keempat, iaitu A. I-T-Q-A-N. A ni apa dia? Amanah dan adab. Okey, Ustaz nak masuk part yang penting. Kita dah setengah jam lebih dah ni kan. So Ustaz nak masuk satu part yang sangat penting, iaitu part berkenaan dengan adab. Adab macam mana ni? Amanah dan adab. Sebab memandangkan sekarang ni kita pada fasa PDPR, ada R kat belakang tu kan, pengajaran dan pembelajaran di rumah. Bila di rumah ni, kita sendiri lah, cikgu tak boleh nak rotan ke, tak boleh nak apa ke, nak tegur pun kita tutup video, tutup mic, duduk senyap, cikgu panggil Abu. Rupanya Abu telah berterbangan, terbakar dalam mimpi-mimpinya sendiri kan, habis gitu je hilang. Sebab apa? Tutup video, tutup mic kan. Sepatutnya mic memang kena tutup, kecuali ketika cikgu minta bercakap. Tapi video buka lah. Baik, sekarang kita nak pergi cerita tentang amanah dan adab. Macam mana? Secara ringkasnya, kena sedar amanah kita sekarang ini adalah sebagai talib, penuntut ilmu. Kena belajar sungguh-sungguh, kena all out study. Tugas yang cikgu bagi buat, sebab apa? Kita sedang belajar. Janganlah culas kan? Jangan culas. Maka untuk menunaikan amanah sebagai pelajar, jom kita tengok apa adab-adab dia. Baik, yang pertama, biasakan diri sebelum kelas. Hatta Ustaz sendiri ni, sebelum kita nak buat majlis kita malam ni duduk dulu semua bagi elok kan. Duduk elok-elok kalau yang mampu. Macam Ustaz ni pun tak mampulah nak menghadap kiblat sebab keadaan bilik ni kan. Kalau boleh kita menghadap kiblat, kemudian kita duduk, tinggikan sikit kamera supaya nampak wajah guru kita. Masuk awal kelas pukul 9, cikgu bagi link 8.30. 8.30 tu cuba masuk. Sebab apa? Adabnya kita dulu hadir sebelum guru. Jangan guru dah tunggu tercongok kat situ, kita tak nampak bayang. 8.30 baru nak bangun gosok gigi kan. Lepas tu 8.45 baru siap dengan nak make up lagi, mana nak pakai blusher, mana nak pakai eyeshadow kan, macam-macam nak pakai. 8.50 baru nak turun makan sarapan sambil tengok kartun. 9 suku naik terkedik-kedik 9.30 setting lah, masuk link lah, apa line slow semua. 9.45 masuk, cikgu approve 9.50, pukul 10 habis kelas. Berapa minit dapat? 10 minit. Itu pun kita masuk kelas, cikgu kata okey, sekarang ini dulu pada hari ini kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah As. Kita pun alhamdulillah. Apa ke jenis macam ni kan. Sepatutnya kita masuk awal lah kan? Duduk standby tunggu guru. Sebenarnya cikgu dah ada lah, sebab dia buka link 8.30 tu, dia menghadap dulu. Tapi tak apalah, kita tunggu juga orang lain datang dan sebagainya kan. Duduk menghadap kiblat, kemudian pakailah pakaian yang baik. Maksud yang baik ni bukanlah tiba-tiba kena pergi Padini shopping baju baru, Uniqlo baju baru, bukan. Ustaz juga taklah minta sampai tak kena pakai baju sekolah, berdiri nyanyi lagu sekolah dulu, bukan. Kecuali memang sekolah buat macam tu, terpulanglah sekolah masing-masing, tak ada masalah. Tapi pakaian yang paling baik, bersih. Menuntut ilmu ni kan benda baik, pakai yang baik-baik. Yang perempuan, jaga aurat. Jangan pula duduk kat situ tudung tak pakai kan, lepas tu terdedah aurat sana sini. Tak best lah macam tu. Pakai dengan keadaan menutup aurat. Laki pakai boxer kelas kan, kita sepak peti kering tu baru ditahu, betul tak? Janganlah, pakai elok-elok. Bukanlah maksud bila elok tengok-tengok kelas malam esok cikgu terkejut, semua berjubah serban pegang tasbih, subhanallah. Dah kenapa pula budak-budak ni, cikgu kata kan, sakit jiwa ke kan. Bukan macam tu. Maksudnya pakaian yang sopan, t-shirt yang elok-elok kan. Waktu kami pergi hantar tablet beberapa hari lepas
Ada seorang pelajar tu, kita sampai rumah dia petang dah. Oh, semangat ni. Adik ni tadika. Dia tak buka lagi baju tadika. Dia tengah kelas petang tu mengulang kaji dah. Kelas dah habis. Masih pakai baju tadika dengan tie dia lagi. Masya Allah. Kata kat ayah dia, bang, semangatnya anak. Dia kata, itulah seronok dia boleh sekolah. Online pun tak apalah. Tak buka baju sekolah. Bayangkan, Masya Allah. Tapi kalau kita tak buat macam tu pun, yang penting pakaian kita tu pakaian baik. Bila guru tengok tak menyakitkan hati dia, kan? Kita pakai yang elok-elok. Bukan baru, bukan mahal. Elok, bersih, tutup aurat, cukup. Kemudian peganglah senjata penuntut ilmu. Itu adabnya. Pastikan buku itu, kitab-kitab itu, alat-alat mencatat ilmu itu, kertas ke dia, buku latihan ke dia, buku nota ke dia, pensel ke dia, letakkan di tempat yang tinggi sikit. Kalau ada rehal kat rumah, pakai rehal okey. Ada meja study okey. Tak ada, pakai box mak kita pun okey. Mak kita kan banyak box isi barang, pakai satu. Habis tak ada nak susun bantal pun, ahlan, apa-apa caralah. Yang penting tinggikan sikit sebagai menghormati. Itu adab kita. Kemudian bila cikgu tanya, maka tulislah, catatlah. Kalau perlu dijawab, jawablah. Tapi jangan pula kat ruangan chat duk sembang sama-sama kita. Weh, kau pakai baju apa? Tak payah tanya, tengok video pun dah nampak. Kan? Kau sarapan apa tadi? Peduli apa dia sarapan apa? Entah ke dia puasa ke. Yang penting kita fokus untuk sesi tu sebab kita sedang berdepan dengan guru-guru. Jangan duk sibuk lah dengan kawan tu, pandai lah dia nak hidup, dia duduk rumah dia. Kan? Kita jaga adab. Hanya komen dan respon di ruangan komen jika guru bertanya. Contoh JOT, okey, faham semua? Faham. Kalau faham, tulis faham kat bawah. Okey, cuba tulis faham. Jangan tulis PAHAM lah. Tulislah faham, FAHAM. Faham. Ada soalan? Tulislah. Kalau ada cikgu, boleh saya tanya. Cikgu bagi izin, silakan dan tanya. Kalau tak ada, tulis tak ada cikgu, faham semua, alhamdulillah. Lepas tu cikgu kata, okey, kalau faham semua, cikgu nak tanya terus. Okey, cikgu tak faham pula. Kan? Kita macam tu je, tanya faham. Boleh jawab? Boleh. Jawapan salah. Kan? Tak nak macam tu. So, kita nak interaksi ada kita dengan guru. Kita bercakap apa yang patut. Kita cerita apa yang patut. Tapi, jangan sampai menyakiti dan menyinggung perasaan guru. Itu amanah dan adab kita sebagai seorang talib. Yakni penuntut ilmu. Dapat? Boleh? Baik. Jadi, ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak, guru-guru yang saya kasihkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu benda paling besar dan mahal tentang adab dan amanah. Cuma dalam semua itu, cuba tambah di setiap sesi sebelum bermula. Sama ada cikgu nak buat boleh, ataupun anak-anak pelajar nak buat sendiri pun boleh. Doalah sikit. Dalam hati pun tak apa. Tak ada tangan, ya Allah, ini guruku, ya Allah. Bantu dia, ya Allah, untuk didik kami, ya Allah. Agar dia dapat mendidik dengan baik, kami juga dapat kefahaman, ya Allah. Doa-doa tu kena ada di lisan dan juga di hati kita. Berdoa, mudah-mudahan Allah bagi kefahaman. Kadang-kadang kefahaman asbab murid, kadang-kadang kefahaman asbab guru, kita tak tahu. Jadi kita doa kepada Allah, mohon dari Allah mudah-mudahan diberikan kefahaman, insya-Allah. Boleh kita? Baik. 40 minit dah, sikit-sikit kita. Okey. Kita pergi laju sikit lah kalau macam tu. Kemudian kita nak pergi kepada huruf yang kelima, ITQA. Istiqamah, sabat, qanaah, amanah dan adab. A. Kemudian yang terakhir adalah N, iaitu nizam. Disiplin. Nizam ni bahasa Arab. Siapa yang ada nama nizam kat sini, maksud dia disiplin. Jadi jaga disiplin kau, nizam. Sebab maksud nama tu disiplin. Kan? Baik. Bila sebut disiplin, ia kunci. Orang yang istiqamah, orang yang thabat, orang yang qana'ah, orang yang amanah, dia boleh pegang empat-empat sifat ni dengan ada satu kunci dia kat ujung, pengikat dia kat ujung, nama dia nizam, disiplin. Orang yang disiplin ni kita boleh nampak dengan beberapa keadaan. Yang pertama, tengok komitmen dia. Orang disiplin ni dia masuk belajar awal kerja, siap duduk baik-baik, tanya dijawab, tak tanya dia diam, dia catat semua benda. Itu komitmen. Orang beginilah insya-Allah biasanya akan mengeluarkan kualiti yang baik. Bila exam boleh jawab, kefahaman dia solid, perbincangan dia jadi manfaat kepada kawan-kawan dan guru, subhanallah. Dan mereka ini biasanya bukan sekadar komit, bukan sekadar ada kualiti, tapi dia akan berteruskan begitu. Sebab tu kalau kita perasan kadang-kadang kan, budak yang nombor satu ni, dialah manjang nombor satu. Apa orang lain tak reti ke? Bukan. Atau dia pandai sangat ke? Tak juga. Rezeki dia, mungkin kerana dia jaga adab dia, dia jaga disiplin dia, maka Allah bagi kebaikan kepada dia. Dan untuk bab
nizam ini sebenarnya kita ada aktiviti, tapi memandangkan kita tak boleh nak buat sebab kita ada, ini bukan takat penjarakan fizikal ni, penjarakan dunia terus ni. Ustaz rakam di Bangi, anda semua kat tempat lain, tapi tak apalah. Maka kita ubah satu benda, daripada game fizikal kita tukar kepada perbincangan ringkas. Baik. So apa kata semua orang, jom kita buat macam ni. Okey. Buat tangan kita macam ni. Nampak? Baik. Kemudian kita akan gosokkan tangan kita sama-sama. Macam mana Ustaz buat? Gosok. Bila Ustaz kata gosok dan Ustaz pun gerak tangan, kan? Bila saya kata gosok dan tangan saya pun bergerak gosok, anda kena buat macam ni. Gosok. Dan bila saya kata tepuk dan saya pun tepuk, anda buat. Tapi kalau saya gosok, kemudian saya kata tepuk, anda tepuk. Tapi kalau saya buat tanpa sebut, anda jangan buat. Nama aktiviti ini adalah do what I say and never do what I do. Boleh faham? Kan? Tepuk ketika Ustaz cakap dan buat. Kalau cakap ada, buat ada, ikut. Kalau cakap tak ada, buat saja, jangan ikut. Do what I say. Got it? Okey, jom kita buat round pertama, round percubaan. Okey, gosok tangan, gosok, tepuk. Okey, tepuk. Baik, buat. Jangan dia mulah. Gosok. Tak cakap pun buat juga, apa nak jadi? Kan? Nampak? Orang yang komitmen dia baik, dia konsisten, dia ada kualiti, ingat arahan, ikut apa yang dicakap. Kalau tak cakap, jangan buat. Ada faham? Baik, sekali lagi. Ini round terakhir, nama dia round taubat nasuha. Siapa salah juga, tak tahulah. Okey? Baik, gosok. Baik, tepuk. Baik, gosok lagi. Laju sikit. Tepuk. Laju lagi. Ada yang tersalah ke? Ada yang silap tu? Dia tepuk, lepas tu gosok lagi. Saat tak cakap, tepuk. Saat tepuk, dia pun gigil-gigil jadi Ultraman tu. Kan? Sebab apa? Kita mungkin kurang fokus, maka komitmen kita berselerak habis. Tak nak macam tu. Betul? Sebab orang yang konsisten, komitmen dia luar biasa, kualiti dia pun luar biasa. Sebab apa? Dia telah memberikan yang terbaik. Itu namanya disiplin. Cikgu cakap kelas aku 9, 8.45 dah masuk dah. Kan? Cikgu kata buku nota ada. Kerja sekolah semalam siap. Kan? Ada apa-apa tak faham, semua faham cikgu kecuali 2 soalan. Ni soalan saya, cikgu yang ni macam mana, Kan senang hati cikgu dengan macam. Sebab apa? Kita well prepared, kita bersedia. Itulah sifat orang disiplin. Kan? Dan bila selesai belajar, kalau boleh, selagi cikgu belum keluar atau cikgu belum arahkan keluar, janganlah left. Ini baru je habis. Okey, insyaAllah anak-anak kelas kita akan taman. Boleh left ke cikgu? Sabar. Nak pergi mana laju-laju? Nak balik ke alam barzah ke? Sabar. Kecuali lah guru-guru kata, okey anak-anak kelas kita dah tamat, cikgu nak minta semua tolong left sebab orang lain nak masuk pula. Kita boleh left tapi dengan adab. Buka mic kejap cikgu. Terima kasih banyak atas ilmu. Doakan kami. Saya minta izin untuk keluar. Cikgu jawab, okey. Kita pun, Assalamualaikum cikgu. Baru left. Ini cikgu kata, okey, kelas dah habis. Baik cikgu, pop left. Salam tidak, apa tidak. Aduh, penat. Betul? So, jagalah. Pastikan kita orang yang memberi, bercakap, bertutur dengan baik, respon pada setiap perkara yang cikgu berikan. Jadi orang yang disiplin dalam sesi, mudah-mudahan ada kebaikan insya-Allah. Baik, anak-anak pelajar yang saya kasih kerana Allah, ibu-ibu, ayah-ayah, guru-guru yang sudi bersama pada sesi kita pada malam ini. Kita sekarang sedang menuju ke detik-detik terakhir. Sesi ujung sesi kita pada hari ini, sebab kita dah bersiaran langsung selama 45 minit dan sekarang kita nak pergi pada bahagian kesimpulan dalam 15 minit yang terakhir ni. Boleh? Jadi jom kita ulang sekali lalu je dulu sebelum kita simpulkan perbincangan kita dengan fasa pembelajaran PDPR ni. Kita nak motivate orang untuk sungguh-sungguh. Kita mula dengan kisah Helang dalam bab istiqamah tadi, betul? Kita kata apa? Jadilah seperti Helang, sakit dan susah selama 5 bulan 150 hari. Tidak menjadikan alasan untuk dia jatuh, tapi dia all out, dia buat sungguh-sungguh untuk jadi Helang yang berjaya. Manusia kan silap sebut pula kan, untuk jadi Helang yang berjaya. Ambil pengajaran itu, kita juga orang yang sama, istiqamah, sakit, susah, payah, belajar secara online ni. Kita tetap istiqamah
Sebab kita tahu ada ganjaran yang besar di sisi Allah, kefahaman, ilmu, rezeki, dan mudah-mudahan ini jadi asbab ke syurga Allah. Maka istiqamalah, konsistenlah, belajarlah terus walaupun secara maya. Yang kedua, kita cerita sahabat ataupun thubut. Kita cerita tentang Lance Corporal Zamri Mat Su'ud, macam mana dia kena tikam dengan pisau secara tidak sengaja oleh kawannya ketika kawat, tapi dia teruskan juga. Sebab apa? Dia tahu itu tanggungjawab dia, itu komitmen dia. Dia tetap meneruskan segala tanggungjawab dan komitmen tadi tanpa memberikan alasan. Dia buat all out, kan, all out. Kita ni belajar, kita tak sampai tahap tu pun. Jadi jangan sempat sangat memberikan alasan, komen, respon tak puas hati, geram, bla 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 semua tu. Jadi kita teruskan juga menunaikan tanggungjawab, tetap teguhlah di atas jalan ilmu. Insya-Allah besarlah ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak sekalian, ibu-ibu, ayah-ayah, guru-guru yang saya kasihkan Allah. Kemudian kita sambung pembincangan tentang yang ketiga selepas istiqamah dan thabat adalah amanah tadi. Kita cerita bagaimana orang yang amanah dan adab ini dia sangat jaga. Dia tahu tanggungjawab dia sebagai pelajar. Dia buat sungguh-sungguh. Dia tak menyakiti guru dia. Dia tak tutup video. Dia tak diam tanpa respon ketika guru bertanya. Jaga adab-adab ini. Yang ni saya nak minta sungguh-sungguh jasa baik ibu ayah yang bersama dengan malam ni. Kita tahu anak kita ni kadang-kadang dia ralik sikit. Jadi saya nak minta jika mampu atas ruang walaupun sedikit, mak ayah kita jenguk kejap mereka, pesan-pesankan balik apa yang kita sebut malam ni kepada mereka. Walaupun sekali dua, mudah-mudahan mereka menjaga adab ketika berada dengan guru, ketika bersama dalam PDPR, menjadikan ilmu yang mereka belajar barakah, Allah redha, Allah beri kebaikan, Allah beri kemuliaan, Allah beri keistimewaan, Allah beri kefahaman dan semua yang baik-baik insya-Allah. Yang kelima tadi kita sebut tentang nizam disiplin. Dialah benda yang mengikat ke semua empat benda di atas. Kita nak anak kita jadi orang yang berjaya, disiplin kena jaga. Nak anak kita jadi orang yang pandai, disiplin kena jaga. Nak anak kita jadi manusia yang berguna, disiplin dia kena jaga. Maka kita lah bantu untuk monitor benda ini. Nak harap kat cikgu saja pun tak sempat, sebab cikgu sendiri pun ada anak kan. Saya sendiri anak 4 orang. Sekolah pula tu kan. Macam-macam bersilat. Lain anak lain ragam dia. Anak perempuan macam ni, anak lelaki macam ni. Anak lelaki kadang-kadang dia main lebih sikit. Ustazah dia pun sampai pesan, abang tengok sini, ustazah cakap kan. Tapi kita kena besar lah. Sebab apa? Sebab kita kena bantu juga menjadikan mereka, latih, didik, bantu, bimbing mereka jadi anak yang disiplin. InsyaAllah akan memberikan hasil yang baik kepada kehidupan mereka dunia wal akhirah. Jadi sebagai kesimpulan, guru-guru, ibu ayah, anak-anak yang saya kasihkan Allah Subhanahu wa taala, ingatlah dua perkara. Yang pertama, kita bincang semua hari ni, motivate ke, kita pesan ke, teknik PDPR ke, adab ke. Yang pertama adalah kerana matlamat yang sangat jelas. Tuntut ilmu ini kenapa faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Dalam riwayat yang sebut faridatun ala kulli muslim. Talabul ilmi, menuntut ilmu ni faridatun, kewajipan ala kulli muslim. Untuk sekalian orang beriman. Maka jadikan kewajipan ini sebagai satu benda yang besar dan kita bersungguh-sungguh. Maka bukan anak sahaja, tapi guru-guru juga, ibu ayah juga, kita menjadi a part of the process. Saya tengok seorang sahabat saya, guru sekolah rendah, dia nak siapkan jadual PDPR online pun, ya Allah, mujahadahnya. Tapi saya kata, Masya Allah, dengan komitmen inilah mudah-mudahan Allah ganjarkan syurga. Tengok mak ayah yang berjuang, nak masukkan link pun bukan senang. Tak katalah orang lain, saya sendiri pun bila dapat link kadang-kadang pening, ni macam mana nak key ini kan. Kita benda baru untuk kita. Tapi lama-lama kita dah berlatih setahun, insya-Allah dah makin reti, dah makin faham. Kita ikhtiarkan, kita usahakan, insya-Allah akan ada hasil yang sangat baik. Tuan-puan, ibu ayah, guru-guru, anak-anak yang saya kasihkan Allah SWT, kita kena tanamkan matlamat ini secara clear betul dalam minda, dalam pemikiran, dalam ufuk jiwa anak-anak kita. Bagi tahu kepada mereka tentang keperluan jelas matlamat. Belajar ini kerana ia kewajipan. Kalau bukan kita yang menuntut ilmu itu, siapa lagi? Kita kata tak apa kawan-kawan lain, tak, jangan tengok orang, kita letak komitmen, matlamat jelas, ini Allah suruh, maka aku kena belajar supaya dapat hasil yang baik, yakni kefahaman ilmu, apa lagi, manfaat ilmu, semua-semualah yang berkaitan dengan ilmu tadi. Itu yang pertama sebagai kesimpulan, clear balik matlamat. Tidak lain kerana kewajipan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, selepas selesai matlamat, ingatlah outcome, iaitu hasil. Daripada ilmu ni kita nak buat apa sebenarnya? Serve ummah. Kita nak khidmat balik kepada manusia di luar sana. Dengan ilmu yang kita ada. Hari ni ramai guru-guru Quran, Masya Allah, yang mengajar orang kat luar sana. Kan? Kerana apa? Kerana nak khidmat balik pada ummah. Guru-guru kita yang pakar dalam matematik misalnya, mengajar anak kira sampai bengkak muka-muka. Sebab apa? Nak bagi anak murid faham. Semua tu kenapa? Kerana nak bina kefahaman ilmu kepada anak didik. Itulah yang mahal sebenarnya. Itulah yang mahal. Jadi kita kena ikhtiar, kita kena usaha sungguh-sungguh
untuk memastikan anak-anak kita jelas apa outcome. Boleh cerita pada mereka, mana tahu dengan ilmu ini menjadi asbab mereka, anak-anak ini menjadi anak-anak yang ada ruang menjadi manusia yang berguna di sisi Allah. Itu untuk ibu ayah dan guru-guru. Dan untuk anak-anak sekalian, apa yang saya harapkan adalah jomlah sama-sama kita usaha macam mana untuk mak ayah tadi. Jelas matlamat kita menuntut ilmu ni kewajipan. Yang keduanya, kita tahu apa outcome, apa hasil daripada menuntut ilmu ni. Kita nak kemuliaan di sisi Allah, bukan kemuliaan di sisi manusia. Sebab Allah janji yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah kata kalau Allah nak bagi satu kemuliaan, kebaikan, kelebihan, keistimewaan apa juga kepada seorang, Allah akan beri kefahaman kepada ilmu. Ilmu apa? Ayyufaqihu fid din. Allah akan bagi kefahaman pada ilmu agama. Tapi jangan abaikan subjek lain pula. Ada orang kata, kalau Ustaz, tak payah belajar math, sains, fizik, bio ni semua dunia semua ni Ustaz. Jangan. Kan al-hikmatu dallatul mu'min. Ilmu kebijaksanaan ni benda hilang daripada orang Islam sebahagian. Kena cari balik, Nabi suruh. Kan? Jadi kena cari. Ilmu tu kena belajar. Sebab tu cikgu-cikgu kita pun bersungguh, kan? Mereka belajar dan mereka mengajar. Sebab ini tanggungjawab. Jadi kita semua-semua belajar. Mudah-mudahan Allah akan bagi hasil yang baik kepada kita. Jadi insya-Allah, mudah-mudahan Allah beri manfaat kepada kita semua. Dan insya-Allah adik-adik yang nak belajar ni, yang nak menuntut ilmu pada fasa PDPR yang kita tak tahu bila akan berakhir, kan, selepas setahun COVID belum selesai, walaupun terpaksa di rumah, teruskanlah. Sebab tak kira di mana anda belajar, selagi anda tahu tanggungjawab anda nak capai yang terbaik, anda usaha yang terbaik, insya-Allah Allah akan bagi, insya-Allah Allah akan tolong, insya-Allah Allah akan lorong. Sebab ilmu ini cahaya, dia akan menerangi segenap kehidupan kita. Jangan pernah putus asa, kerana perjalanan masih panjang, masih jauh. Barangkali hidup kita 2-30 tahun lagi, barangkali 5-60 tahun lagi. Jadi perjalanan itu, cahaya yang akan meneranginya adalah cahaya iman dan ilmu. Maka teruskan menuntut ilmu. Mudah-mudahan bertambah iman, bertambah ilmu, bahagialah kehidupan. Jadi mengakhiri sesi kita pada hari ini, jom sama-sama kita bacakan doa penutup. Mudah-mudahan Allah berkati. Tapi sebelum itu, kita hadiahkan dulu bacaan suratul Fatihah, wabil khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala sahbihi wasallam, kepada isteri baginda, ahli keluarga baginda, anak-anak baginda, para sahabat baginda, para tabi'in, atba' tabi'in, alim ulama, tuan-tuan guru kita yang banyak mengajar, ibu ayah kita, dan sekalian muslimin dan muslimat, dan tidak lupa kepada diri kita sendiri. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدنا ولمشايخنا ولعلمائنا ولأساتذتنا ولمن أحسن إلينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع البلاء والوباء ارفع عنا هذا البلاء والوباء ودرك الشقاء وسوء القضاء والشماتة الأعداء وسوء الداخر عند الرجاء. اللهم يا أمان يا أمان يا أمان خلصنا من الوباء والبلاء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام من سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم. اللهم يا Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada guru-guru kami kekuatan untuk terus mengajarkan ilmu-ilmu-Mu di atas muka bumi ini. Berikanlah kekuatan kepada mereka, berikanlah kesabaran kepada mereka, berikanlah kesungguhan kepada mereka untuk terus menyebarkan ilmu-ilmu-Mu. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami bermohon kepada-Mu ya Allah, kurniakanlah kepada kami para penuntut ilmu kefahaman, kurniakanlah kami para penuntut ilmu kesungguhan, kurniakanlah kepada kami para penuntut ilmu istiqamah untuk terus mempelajari ilmu-ilmu-Mu ya Allah, agar dengannya menjadikan kami manusia yang bernilai di sisi-Mu ya Allah, yang memberikan manfaat kepada diri, keluarga dan agama-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, bantu bimbinglah kami ya Allah, bantu dan bimbinglah kami ya Allah, bantu dan bimbinglah kami ya Allah untuk meneruskan perjalanan kami di atas jalan ilmu ini ya Allah, agar dengannya menjadi asbab Engkau redha kepada kami dan dimasukkan kami ke dalam syurga-Mu ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la man yasma'una shaqiyyan wa la matruran wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak
kepada semua jawatankuasa pelaksana penganjur program pada malam ini, khususnya kepada pihak pentadbir, guru-guru daripada sekolah, anak-anak murid, para pelajar, ibu ayah yang sudi bersama. Mudah-mudahan ilmu yang kita kongsikan ini adalah manfaat dan kebaikan. Saya mohon maaf mewakili pihak Idatul Ilmi, apa yang terkurang, apa yang tersalah, apa yang tak cukup, itulah kekurangan kami sebagai manusia. Ampun maaf dipinta, maaf anda terkurang, tersalah bahasa. Panjang umur, kita jumpa lagi. Kalau nakkan tips-tips dan perkongsian, insya-Allah boleh follow page kami di Instagram idaratul.ilmi, betul idaratul.ilmi, atau di Facebook kami Idaratul Ilmi, ataupun di page saya sendiri Facebook Pencetus Ummah Izzat, atau di Instagram PU_Izzat. InsyaAllah ada banyak perkongsian-perkongsian harian kita yang mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua, insyaAllah. Jadi sehingga berjumpa lagi, yang baik dari Allah SWT, yang kurang yang lemah daripada diri ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.